Assalamualaikum Cik Hashim. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ah, sihat walafiat. Bagaimana Cik Hashim? Berada di mana sekarang ni? Di rumah ke atau di lokasi pengambaran dah ke? Saya berada di rumah lagi. Belum Ah, belum berada di lokasi. okey, baik. Hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan SOP industri kreatif ya Encik Hashim. Walaupun agak topik ini kadang-kadang kita sebagai macam EJ juga dan juga pendengar juga macam tiada kaitan dengan kita, tapi kita perlu tahulah sedikit sebanyak bagaimana industri kreatif ini hendak nak bernafas semula selepas lama terkurung kerana PKP ni. Jadi soalan pertama saya sebagai permulaan pembuka bicara SOP industri kreatif hari ini, boleh tak Cik Hashim berikan pandangan Cik Hashim dengan pengumuman kelonggaran operasi penggambaran dengan SOP yang lengkap tata caranya dan yang telah disyaratkan oleh MKN baru-baru ini. Silakan Cik Hashim. Okey, Assalamualaikum semua. Selepas kita hampir 5 bulan tidak bekerja, kemudian MKN mengumumkan kelonggaran bagi penggambaran dan Pinas juga mengeluarkan SOP baru yang harus kita semua ikuti. Dia punya gembira tu ialah selepas 5 bulan tu gembira dia lain macam lah. Kita semua berharap dengan benda ni akan bagi napas baru pada kami semua lah. Itu sangat orang kata bersyukur lah sebab ramai yang dah mula berubah kerja, ramai yang dah mula mengadu tak ada wang ringgit untuk meneruskan orang kata apa kehidupan harian. Ya, itu memang banyak kita sangat berterima kasih dan sangat happy lah bila benda ni diumumkan. Yelah, sebenarnya yang terkesan ini boleh dikatakan semua sektor terkesan, termasuk juga dalam SOP industri kreatif ni juga. Dan bagaimana dengan SOP lengkap? Adakah ia akan sedikit mendatangkan mungkin kepayahan ataupun cabaran bagi pelakon-pelakon khususnya Encik Hashim? Okey, untuk pemahaman saya, SOP yang telah Finas keluarkan adalah dia agak, kalau dari sudut penggambaran tu dia agak ketat. Bagi kami dia sangat ketat lah. Sebab dia dipanggil gelembung syuting, gelembung penggambaran. Maknanya kita kena berada di satu tempat sehingga habis penggambaran yang kita lakukan. Dia mengambil radius penggambaran tu dikira 10 kilometer. Maknanya kita kena berada di situ sepanjang masa. Tidak boleh bergerak ke mana-mana sehingga habis penggambaran. Sebelum penggambaran kita kena swab test yang dekat hospital tu, bukan yang pakai rapid test tu. Kita kena ke hospital, ke klinik. Nak kena dapatkan sertifikat dulu sebelum kita minta lesen SPP, nama dia SPP barulah, mana lesen sijil penggambaran ni. Kita kena sertakan kita punya second dose, kita kena sertakan kita punya sijil vaksin, sijil swab test baru yang paling latest, and then baru dipertimbangkan. Ini untuk semua orang yang terlibat, tak ada pengecualian. Itu yang berlaku dan everyone, kru, artis, extra, semua orang yang akan berada di dalam set. Maknanya yang kalau tak ada di set tu, kalau producer ke siapa yang tak involve, yang tak turun ke set, tak perlulah. Tapi kepada sesiapa yang ada setiap hari di set, perkara ini perlu dilakukan. Kemudian 10 hari kemudiannya ataupun seminggu atau 2 minggu sekali kita still kena buat swab test untuk nada. Kalau kita ambil job panjang lah, maknanya kalau job tu mengambil masa sehingga 3 bulan, 5 bulan, so kita ada second swab test, third swab test. Tapi di penghujung perjalanan syuting, maknanya 3 hari sebelum kita habis syuting, kita kena buat swab test sekali lagi.
untuk dihantar ke PINAS, ke MKN juga, untuk menentukan bahawa tahap kesihatan kita sebelum dan selepas syuting. Penggambaran. Penggambaran tu kita dalam keadaan sihat. Terhindar Terhindar daripada wabak COVID lah. Wow. Memang Di betul samping lah. itu, teruskan tadi. Agak ketat juga prosedur ni. Betul lah kata Cik Hashim, memang ketat kerana tak boleh keluar dari radius 10 km itu dan kena sentiasa lepas 2 minggu kena buat swab test. Itu merupakan satu prosedur yang agak memang terpaksalah kita lalui untuk memerlukan penggambaran ni Encik Hashim. Dan di samping itu ada pegawai khas yang harus melaporkan kepada PINAS setiap hari. Maknanya kita memang hire satu orang yang kerja dia hanya untuk memantau perjalanan kita kesihatan. Maknanya kita punya dia panggil PPP, pegawai pemantau penggambaran. PPP. Dia ni kerja dia pagi-pagi ambil kita punya suhu, make sure kita log in dan make sure tempat kita terkawal, orang luar tak boleh masuk. Kerja dia meneliti, dia macam protokol punya pegawai lah. So kerjanya hanya hari-hari buat benda yang sama. Cek orang, kedatangan orang, cek suhu. Lepas tu make sure kawasan tu tak dicerobohi oleh orang luar. Maknanya dia orang luar tak boleh masuk dalam kita punya kawasan. Tak ada sebab, tak ada reason, dan kalau nak masuk pun dia kena, orang tu mesti yang telah diberi nama lah. Mana sebelum ni kita dah senaraikan nama kepada PINAS dan orang ini saja yang dibenarkan atas sebab mungkin artis yang baru masuk ataupun pekerja yang perlu menghantar bahan ke set, pembekal makanan, orang-orang ni saja yang dibenarkan berada dalam set. Orang-orang luar tak ada penonton, mana tak ada langsung. Dan kita tak dibenarkan syuting di rumah orang yang berpenghuni. Kita dibenarkan bersyuting di kawasan yang maknanya jauh daripada penduduk. Dia punya syarat utama ialah 1 kilometer jauh daripada penduduk. Agak ketat lah. Ini adalah satu masalah paling besar untuk kita lah, sebab kita shoot di real location. So untuk tak nampak orang agak susah lah untuk kontrol. Ya, betul. Ini antara cabaran lah berkaitan dengan SOP. Okey, sedikit sebanyak kita dah faham apa cabaran yang perlu pengarah-pengarah filem dan drama lalui di waktu pandemik ini. Tapi Encik Hashim, kita juga nak tanyalah kan, disebabkan larangan beroperasi yang dikenakan kepada industri kreatif sebelum ini telah menyebabkan stesen televisyen dilambakkan dengan program ulangan dengan tema yang tiada kaitan langsung dengan situasi semasa. Jadi apa pendapat Encik Hashim? Adakah ia memang terpaksa ataupun memang bagaimana dari sudut pandangan Encik Hashim? Stesen TV adalah satu, orang kata, program harian yang mana dia kena operate, macam mana pun kena operate. Untuk masa pandemik, kita faham bahawa supplier production tidak dapat fulfill keperluan TV. TV kena run sebab itu adalah main business dia orang kan, menawarkan hiburan. So dia akan running bahan lama lah, maknanya rerun balik produk-produk dulu untuk memenuhi slot yang sedia ada. Ada setengah TV station rasa saya macam contoh RTM akan ada sentiasa ada bahan baru sebab dia orang menyimpan banyak barang bahan sebelum ni, maknanya sebelum RTM selalunya kita tahu dia menyimpan dalam archive dia lebih kurang 1 year punya produk. So jarang dia akan rerun produk barulah. Kalau TV lain kita faham dia memang nak benda yang fresh, benda yang keluar dari oven. Maknanya bulan lepas shoot, bulan depan kena keluar on air. Kena keluar. So
TV lain mengalami masalah itulah, masalah Ya. bahan untuk dipamerkan. So Ambil. benda ni sebenarnya kita ada dua benda. Satu, kita rasa macam tak patutlah benda tu di rerun, patutnya kita diberi peluang untuk bagi produk baru yang fresh. Yang kedua, kita merasakan bahawa bila di run tu, kita sebagai pembikin tidak dapat benefit daripada perkara yang produk-produk yang rerun tu. So dia ada perasaan macam lebih tak puas hati sebenarnya. Okey, faham. Mungkin disebabkan kekangan itu jadi mereka terpaksa mengulang tayang program-program tersebut. Jadi Encik Hashim sebagai pengarah, jika dibandingkan dahulu dengan sekarang dari sudut pengarahan kreatif, jadi mungkin ada impak terhadap hasil kerja dengan syarat-syarat dan SOP yang agak ketat yang dikenakan ini, Encik Hashim. Okey, benda kita bercakap pasal COVID lah. COVID ni reset everything. Kita lihat COVID ni reset everything lah hidup kita. Dari sudut, kalau kita tengok pengalaman harian kita, masjid, kedai, semua benda. Dia termasuk juga dalam shooting punya sistem. Kalau dulu kita bebas bergerak, kita bebas ke mana-mana, kita bebas ke bangunan kerajaan, ke bangunan mana-mana bangunan pun. Sekarang semua tu terganggu. Paling dekatlah contohnya, saya dah baru menyiapkan satu produk dengan SOP yang begitu ketat. Kita sebelum ni kita boleh dapat bantuan daripada angkatan tentera, daripada polis, daripada ambulans secara mudah. Tapi kali ini tidak begitu jadinya. So sepatutnya cerita saya ni berkaitan dengan COVID fasa pertama. Iaitu ketika tu kita tahu yang semua orang kena duduk di rumah 24 jam, bandar menjadi sunyi, polis buat roadblock di mata-mata, tapi semua tu saya tak dapat sebab kekangan bantuan daripada pihak berkuasa. So kami mengambil keputusan untuk mengubah skrip tu semula. Mengubah skrip semula mengikut apa yang kita mampu buat ketika tu. So prosesnya agak lebih rumit daripada biasa. Memang lebih daripada SOP-nya satu hal yang kita terpaksa ikut. Kita tak boleh buat simply shoot dekat mana-mana yang sebelum ni kita boleh shoot kat mana-mana sahaja. Kita kena ikut gelembung SOP. Di mana kalau rumah tu mestilah jauh daripada rumah orang. Tidak ada, orang kata apa, tidak menjadi tumpuan. Lepas tu kita tak boleh nak simply shoot rumah kedai, kedai makan, semua tu terpaksa dielakkan. So perjalanan syuting kita menjadi lebih rumit dan lebih stres sebenarnya. Kita cara penceritaannya tu juga bertukar daripada yang dulu kita ramai pelakon, sekarang pelakon tidak boleh bersalam, pelakon tidak boleh memeluk. Ada banyak isu yang kita kena elakkan. So dia lebih kita kena main banyak benda lah. Maknanya kita kena abaikan banyak benda sebenarnya untuk create cerita baru. Bercerita mengenai pelakon, nanti ada soalan untuk Tuan Pengarah berkaitan dengan lakonan. Tapi itulah, selaku penerbit pengarah kreatif ni, kadang kita mempunyai idea yang ad hoc, tiba-tiba je kan. Encik Hashim, kita nak ambil gambar kat sini, tapi dah tak boleh dah buat. Jadi mungkin itu mendatangkan masalah sedikit lah kepada Encik Hashim dan tim. Adakah jalan susunan, jalan cerita tu masih sama ataupun ia boleh berubah ke jalan cerita yang lain, Encik Hashim? Sebenarnya kalau ikut pengalaman saya yang saya baru habis shoot satu filem movie ni, cerita asalnya lebih main jiwa lah kalau ikut perasaannya. Sebab kita menggunakan anggota polis yang kemudian dia kena COVID lah apa semua. Tapi bila kita tidak dapat kerjasama daripada pihak polis untuk memberi kebenaran kepada kita mengenakan baju polis, sebab dia orang pun terlalu banyak benda yang dia orang kena buat. So lakukan. Tak ada masa nak layan kita sangat sebab kita faham situasi tu. Polis sibuk sekarang. Jadi kita terpaksa ubah cerita kita
Kita bertukar pada kerja seorang guru dan kerja seorang nurse di hospital. Hospital pun kita gunakan hospital mock-up, tak guna hospital yang betul. Sebab inilah, dalam masa sekarang ni siapa nak benarkan awak menggunakan facilities hospital, sebab hospital lagi ingin lebih kepada menguruskan pesakit COVID daripada nak menguruskan pilihan syuting. Jadi kita faham tu, kita menggunakan apa yang kita mampu lah. Di sini kreativiti tu kita kena guna sebaik mungkin lah. Kita kena guna kreativiti, kita guna pengetahuan kita, ilmu yang kita ada untuk create benda ni. Producer pun sebenarnya juga tertekan sebenarnya kerana kos makin tinggi. Ada orang yang kena tambah, ada kos-kos benda hidden, tempat tinggal yang terpaksa dia orang sediakan, dia habis, dia double up kos asal lah sebenarnya. Okey, faham. Okey, itu sedikit sebanyak memang bila kita dengar pun rasa macam macam tu rupanya. Kesan yang terpaksa dihadapi oleh pengarah-pengarah untuk meneruskan penggambaran bagi filem dan drama ini. Jadi Cik Hashim, dengan kelonggaran yang diberikan oleh pihak MKN, antara syarat wajib yang telah ditetapkan kepada semua yang bekerja sama ada di depan ataupun di belakang tabir adalah vaksinasi lengkap 2 dos dan habis 14 hari edahnya. Betul. Tu. Dan ada juga dalam kalangan pemain industri yang menyokong dan ada yang tidak menyokong. Jadi apa pandangan dan pendirian Encik Hashim berkaitan dengan perkara ini, Encik Hashim? Yang sokong dan tak sokong tentang fully vaksin ni. Okey, macam ni lah. Kita tahu COVID ni satu benda yang berbahaya, boleh buat maut. Kenapa kita nak bermain dengan nyawa orang? Kalau kita nak bekerja, kita ikut sistem yang ada. Kalau kau tak mau vaksin, itu hak engkau. Tapi untuk berada dalam tim saya, awak kena ikut peraturan. Kalau tak nak ikut peraturan, maka tak payah join. You pilihlah benda lain, benda yang you rasa sesuai dengan diri you. Tak payah involve, sebab kita ada lebih kurang dalam satu tim involve antara 25 hingga ke 50 orang, depend kepada situasi. Tapi ikut MKM kita hanya benarkan 20 orang dalam satu set pada satu masa. So jadi maknanya kita tidak mahu membahayakan 20 orang ni, kerana awak seorang yang tak terlindung oleh vaksin. Tiba-tiba orang lain terpaksa mengikut. Sekiranya apa terjadi kepada awak, pada sesiapa yang tak ada vaksin tu, dia akan efek orang lain. So benda tu adalah tidak adil kepada orang yang dah vaksin ni. So bagi kami, better kami mahu orang yang telah lengkap divaksin dan dilindungi dalam set kami. Ya, okey. Itu dari sudut pandangan Encik Hashim sebagai pengarah filem dan drama. Ialah kita menghormati pendirian mereka dan mereka juga kena menghormati setiap arahan dan apa yang diperlukan untuk meneruskan kerja dan penggambaran ini. Tadi Cik Hashim ada ceritakan tentang berkaitan dengan lakonan. Lakonan ini yang kita nak tahu ni. Kalau dari sudut pandangan, dari sudut kandungan cerita untuk kita kekalkan SOP yang ditetapkan seperti yang dinyatakan oleh Cik Hashim tadi, yang sedikit, yang bukan sedikit, memang payah. Jadi adakah ia akan mengganggu atau mencacatkan jalan cerita? Tadi Cik Hashim kata tak boleh nak bersalam, tak boleh nak macam yelah nak berpegang-pegang untuk kita melakonkan satu watak tu. Jadi bagaimana perkara itu untuk kita atasi, untuk Cik Hashim atasi? Okey, kita ni kadang-kadang kita ni mengikut, dia ada dua benda yang kita kena melihat. Kehendak TV station, dan dia tiga benda sebenarnya. Kehendak skrip, kehendak TV station dan kehendak SOP. Okey, segala benda ni sekarang kita kena follow yang main, itu SOP. Kalau kehendak skrip, kadang-kadang dia meleleh berpelukan mak. Kalau contohnya mak meninggal lah. Akan berlaku banyak benda lah. Menangis, berpelukan, merayu-rayu, macam-macam benda yang berlaku kat situ, kita boleh gambarkan sendiri kan. Tapi dalam SOP yang terbaru, benda tu semua tak dibenarkan, bersentuhan. So sebagai director, kreativiti penting lah untuk against this problem. Maknanya kita kena ada cara lain, kita kena berfikir secara kreatif.
macam mana kita nak memvisualkan scene sedih tu tanpa di luar norma, di luar benda yang mengikut SOP tu. Agak payah, memang payah. Ya. Tapi kita kena buat. Kalau nak cakap senang, tapi nak divisualkan memang susah. Sebab orang akan rasa, tak kenalah, tak betul lah. Orang akan cakap macam tu, asal jadi macam ni ya. Tapi itulah SOP. Kan? Dia akan jadi janggal. Tapi kita kena buat yang paling hampir yang kita mampu. Kita tak boleh lawan kehendak skrip, kita kena buat juga. Kehendak TV pun kita faham, TV perlukan benda yang menarik untuk orang tonton. Jadi kita kena ada kreatif kat situ. Kalau kita masih nak mengharapkan style lama, kita akan agak payah untuk menang dalam menang untuk dengan SOP ni. Susah sikit lah. Okay. Jadi kita ni sebagai penonton, macam EJ dan juga pendengar-pendengar juga, di masa ke depan ini apabila menonton sesebuah filem, sesebuah drama, kita kena sematkan juga di fikiran kita bahawa terbatas sebenarnya pergerakan mereka untuk berlakon, dan pengarah juga mempunyai kebatasan yang perlu kita fahami sebenarnya. Jadi tak bolehlah kita nak sentiasa bukan nak sentiasa, tak boleh kita nak komplain kan Encik Hashim, macam tak logik lah cerita ni macam ni kan. Jadi kita kena sematkan juga di kepala kita bahawa mereka juga mempunyai keterbatasan yang perlu dilalui sewaktu menggambar, sewaktu dalam penggambaran ini. Dan soalan terakhir saya sebelum kita menutup Sembang KL hari ini, Encik Hashim. Jadi sektor industri kreatif dan juga Encik Hashim selaku pengarah filem dan drama juga mempunyai tanggungjawab sama-sama untuk kita mendukung aspirasi kerajaan. Jadi bagaimana cara industri di Malaysia ini perlu lakukan, apa yang perlu mereka lakukan supaya dapat terus bersaing dengan negara-negara di ASEAN yang lain bagi memastikan industri di negara kita ini dapat terus bertahan dan dapat bersaing dengan mereka, Encik Hashim? Okey, kalau kita bercakap tentang kita ni sebagai pembikin hiburan, kita memberi mimpi kepada orang, pada orang penonton akan melihat visual yang cerita dan yang kita pamerkan tu sebagai satu mimpi untuk ke depan. Ada setengah orang yang mungkin terpengaruh dengan drama-drama, dia akan menjadikan sebagai inspirasi untuk hidup dia. Ada setengah orang tu hanya anggap sebagai hiburan. So kepada yang kami sebagai pembikin harus memastikan bahawa apa yang kita buat sebaiknya adalah yang dapat mendidik masyarakat dengan sebaik mungkin. Memang tak lari daripada agenda sebenarnya. Kalau kita tengok semua drama yang ada dalam Malaysia ni, buat jahat akan dibalas jahat, buat baik akan dibalas baik. Benda tu kita memang terapkan dalam semua drama dan juga filem yang kita buat. Tak ada, jarang berlakulah orang jahat terlepas daripada pembalasan. Dan untuk orang kata apa, dari situ kita juga sebenarnya menjana ekonomi yang baik untuk Malaysia sebenarnya. Kalau kita bercakap tentang filem, kalau kita tengok filem-filem yang ditayangkan di Malaysia, kutipan cukai dia pun banyak. Kita kalau contoh kita tengok satu filem macam filem box office filem box office luar negara yang ditayangkan di Malaysia, dia orang boleh collect every tayangan dalam 80 juta hingga 40 ke 80 juta duit Malaysia. Dan wang ni ada cukai yang kita sumbangkan kepada kerajaan. Itu berdasarkan apa kita punya benda yang normal berlaku lah. Dari sudut lain juga sebenarnya industri kita pun dah makin meningkat. Produk-produk kita banyak juga yang dipasarkan di luar negara, yang telah berjaya dijual di negara-negara, terutamanya negara-negara Asia Timur lah.
yang dialih bahasa. Kita makin sejak ada siaran-siaran baru di handphone dan juga elektronik, OTP ni, memberi ruang yang lebih besar untuk berkarya tanpa halangan daripada halangan-halangan yang contoh LPF atau semua. So ada yang telah menang few anugerah di luar. So nama Malaysia pun dah makin besar dalam industri. Makin terbuka. Maknanya ada benda-benda yang kita telah kita punya drama-drama juga telah dieksport keluar dengan cara sama ada menggunakan bahasa Melayu ataupun dialih bahasa ke bahasa negara tersebut. Dan kita semua maklum bahawa Upin Ipin adalah satu ultimate yang telah berlaku dalam industri kita punya perfilman. Yang di mana Upin Ipin telah menjelajah beratus negara. Menjadi orang kata satu kebanggaan kepada kita semualah. Benda ni makin keep going dengan baik. Maknanya kita ke arah suatu benda yang baru, insyaAllah. Selepas kita pengisytiharan endemik nanti, rasanya kita akan kembali ke normal dengan SOP yang sedia ada, yang ditetapkan oleh kerajaan. So insyaAllah kita akan lebih bersaing, lebih baik, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, nampaknya sebenarnya banyak lagi yang boleh kita kupas bersama berkaitan dengan SOP industri kreatif. Ini EJ dan Encik Hashim baru bercerita berkaitan dengan filem dan drama. Banyak lagi sebenarnya gelembung industri kreatif yang telah dibuka, yang telah dibenarkan. Tapi namun itu saja masa yang saya ada untuk hari ini, Encik Hashim. InsyaAllah kalau ada masa lagi kita akan bersembang lagi berkaitan dengan industri kreatif. Kita pun nak tahu juga kan dengan lebih lanjut bagaimana cerita itu dijalankan, bagaimana penghasilannya. InsyaAllah kalau ada masa kita akan bersama lagi, dan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Hashim untuk masa yang ada berkongsi kisah dan pengalaman bagaimana menerbitkan sesebuah filem dan drama di tempoh pandemik ini. Terima kasih Encik Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih menyebut saya. Okay, all the best juga untuk Encik Hashim di kemudian hari dengan penerbitan filem dan drama yang lebih menarik selepas ini.